Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Salam pertemuan dalam pembacaan hadis Jami' dan Sunan Tirmizi, siri yang ke-43 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang mana kita mengharapkan mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada Haifa yang berada di TikTok dan juga sahabat-sahabat yang lain di FB. Ahlan-ahlan Kak Marwani Ahmad, Fazia Ahmad Isa, Habibah Suib, Ayu Hafiz, Fatimah Az-Zahra, Norma yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Fatimah Samsuddin, Salma Uthman dan juga sahabat-sahabat yang lain. Hari ini kita dah tiba pada muka surat yang ke-249 dan di sini Imam Tirmizi membawakan tajuk bab yang ke-158 berkenaan tentang solat duduk mendapat separuh pahala daripada orang yang solat dalam keadaan berdiri. Maka ini adalah satu isu yang mana para ulama bincangkan panjang lebar, yang mana berkenaan tentang siapa yang boleh solat duduk. Sebab kalaulah seseorang itu dia boleh berdiri, maka dia kena berdiri. Adakah sah orang yang boleh berdiri maka untuk dia solat duduk? Dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang nak solat sunat, solat nafil selain daripada fardu, walaupun dia mampu berdiri, maka pada waktu itu dia boleh untuk duduk. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Maka kepada para pelajar boleh lihat kepada Arafah baris yang ke-245. Maka falhasil, kata para ulama, ringkasan daripada bab yang bakal kita baca ini adalah annal ma'zura allazi tajuzu salah. Adapun orang yang ada keuzuran, yang mana orang tersebut dia diharuskan untuk solat duduk. Wal uzur lahu mubih, dan keuzuran yang dia ada adalah keuzuran yang diterima oleh syarak. Wa ma'azalik, dan pada waktu itu dia mampu untuk berdiri. Seseorang tu dia ada uzur yang diterima oleh syarak, dan keuzuran pada waktu itu yang mana menjadikan dia ada pilihan. Bagusnya pada waktu itu solat berdiri. Tapi kalaulah dia nak solat duduk, maka pada waktu itu dia boleh solat duduk. Dia boleh solat duduk. Maka takunu salatuhu qa'idan nis salatihi qa'imah. Maka orang yang macam ni pada waktu itu dia ada pilihan. Solat berdiri pun boleh, tapi dengan sedikit cabaran, dan solat duduk pun jaiz dan harus untuknya kerana dia ada keuzuran. Maka kalaulah orang begini solat duduk, maka pada waktu itu pahala solat duduk adalah separuh daripada pahala kalau dia solat berdiri. Maka ini pandangan sebahagian daripada ulama. Dan kalaulah pada waktu itu dia cuba juga untuk solat berdiri, maka pada waktu itu dia akan mendapat pahala yang penuh. Adapun sebab itu disebut di sini, kalaulah seseorang itu pada waktu itu dia memang tak boleh solat berdiri, dia tak boleh solat berdiri, sakit, ada keuzuran, maka orang yang begitu pahalanya adalah penuh
seolah-olah dia solat berdiri, sebab dia memang uzur sepenuhnya dan dia memang layak sepenuhnya dan dia tak mampu untuk solat berdiri. Maka hadis ini adalah menjadi dalil juga untuk mazhab Syafi'i bahawa dalam solat selain fardu, maka kalaulah seseorang itu nak, maka dia boleh untuk solat dalam keadaan duduk. Sebab itu kalau dalam mazhab Syafi'i, solat-solat nafil, solat-solat sunat, maka pada waktu itu boleh, walaupun tak sakit, walaupun sihat, untuk dia solat dalam keadaan duduk. Riwayat bab yang ke-158, babu ma jaa anna salatal qa'idi ala nisfi min salatil qa'im. Kata Imam Tirmizi, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang, sesungguhnya orang yang solat duduk pahalanya adalah separuh daripada orang yang solat berdiri. Maka tafsirannya adalah apabila dia mampu untuk berdiri dan juga dia ada kebenaran dan keuzuran untuk duduk, maka dia pilih untuk duduk, maka baginya adalah separuh pahala. Riwayat yang ke-382, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Isa bin Yunus qala hadatsana Al-Husain al-Muallim an Abdullah bin Buraidah an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imran bin Husain, berkenaan salatnya seseorang itu dalam keadaan dia duduk. Faqal, maka sabda Nabi, man shalla qa'ima, barang siapa yang solat dalam keadaan berdiri, fahuwa afdal, maka pada waktu itu lebih afdal. Wa man shallaha, barang siapa yang solat qa'idan, dalam keadaan duduk, falahu nisfu ajril qa'im, dia akan mendapat separuh pahala orang yang solat berdiri. Tapi pada waktu itu dia tak bolehlah gunakan pada waktu itu untuk solat fardu, kerana dalam mazhab Syafi'i pun solat fardu maka mestilah dalam keadaan berdiri, kecuali kalau pada waktu itu dia memang tak boleh berdiri, maka barulah dia boleh pada waktu itu buat ikut kemampuan dia. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man shallaha naiman, barang siapa yang solat dalam keadaan dia mengantuk tidur, maka baginya adalah separuh daripada pahala orang yang solat duduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Riwayat yang ke wafil babi, minta maaf, Imam Tirmizi menyebut, dan di dalam bab ini ada riwayat yang lebih kurang sama daripada Abdullah bin Amr ibnu Al-As, daripada Anas bin Malik, daripada Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Imran yang kita baru baca adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan hadis ini daripada Ibrahim bin Tahman dengan sanad yang sama, illa, kecuali dalam riwayat tersebut beliau berkata daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an salatil marid, tentang solat orang yang sakit. Maka ada perbezaan pendapat, perbezaan perkataan. Dalam riwayat yang tadi tentang solat orang yang duduk, maka di sini disebut tentang solat orang yang sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'ima." Maka orang yang sakit hendaklah dia juga solat berdiri. Fa illam tastati', kalau tak mampu berdiri, fa qa'idan, maka solat secara duduk. Fa illam tastati', kalau solat duduk pun tak mampu, fa ala jambin, maka solat pada sisi badan, dalam keadaan berbaring. Haddatsana bidzalika, kata Imam Tirmizi, hadis yang kita baru baca ini yang mana ada perbezaan pada lafaz dia, diriwayatkan oleh diriwayatkan kepada Hannad oleh Waqi' daripada Ibrahim bin Tahman daripada Husain al-Muallim dengan sanad yang lebih kurang sama. Muka surat 250. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, la na'lamu ahadan, kami tidak mengetahui seorang pun yang telah meriwayat daripada Husain al-Muallim riwayat seperti Ibrahim bin Tahman. Wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan perawi yang lain, sanad yang lain, seperti Abu Usamah dan lebih daripada seorang, ala daripada Husain al-Muallim, seperti riwayat Isa bin Yunus.
Wa makna hadzal hadis, dan makna hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu adalah untuk solat tatawwu, solat sunat. Maksudnya pilihan untuk duduk walaupun boleh berdiri, maka maksud hadis ini adalah untuk solat nafil, untuk solat sunat. Adapun solat fardu maka wajib dan mesti berdiri. وبي إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال إن شاء الرجل jika seseorang itu mahu صلى صلاة التطوع maka dia boleh untuk solat sunat, solat nafil, qa'ima dalam keadaan berdiri, wa jalisa dalam keadaan duduk, wa muttaji'a dalam keadaan baring. Maka ini pandangan Hasan Al-Basri. Waqtalafa, dan ahli ilmu berbeza pendapat berkenaan tentang solat orang yang sakit apabila dia tidak boleh solat duduk. Kalaulah seorang tu sakit, maka dia boleh solat pada waktu itu duduk. Tapi kalaulah duduk pun tak boleh, bagaimana? Maka kata Imam Tirmizi, maka berkata sebahagian ahli ilmu, hendaklah dia solat baring di atas sisi kanan badan dia. Ada yang mengatakan tidak, dia baring dalam keadaan terlantar pada tengkuk dia. Warijlahu ilal kiblah, dan kaki dia pada waktu itu menghadap kiblat. Maka ini adalah pandangan-pandangan sebahagian para ulama. Dalam mazhab Syafi'i semuanya boleh. Apa jua keadaan yang dia selesa untuk solat ketika mana sakit, maka pada waktu itu adalah boleh. Berkata Sufyan Ats-Tsauri berkenaan tentang hadis ini, man shalla jalisan, barang siapa yang solat dalam keadaan duduk, maka untuknya separuh pahala orang yang solat berdiri. Qala, berkata Sufyan Ats-Tsauri, ini adalah untuk orang yang sihat dan juga untuk orang yang tidak ada keuzuran. Fa amma, maka adapun orang yang ada keuzuran, sama ada sakit dan lain-lain, maka hendaklah dia solat duduk, dan untuknya adalah pahala yang sama seperti orang yang berdiri. Dan sungguh telah diriwayatkan pada sebahagian hadis seperti mana kata-kata Sufyan. Maka ini jelas, Imam Tirmizi pun sepakat, kalaulah seseorang itu dia memang tak boleh solat berdiri kerana sakit, kerana ada sebarang masalah, maka pada waktu itu dia boleh solat dalam keadaan duduk, dan dia akan dapat pahala penuh, bukan pahala separuh untuk orang yang ada keuzuran. Sebab itu Imam Tirmizi membawakan tajuk bahawa orang yang solat nafil, maka dia boleh untuk solat duduk. Sebentar, saya nak minta masa 5 minit sekejap.
Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka bab yang ke-159 berkenaan tentang orang yang solat sunat. Maka boleh solat sunat dalam keadaan duduk walaupun sihat, walaupun tak ada penyakit. Maka bab yang ke-159, babun fi man yatatawwa'u jalisa. Kata Imam Tirmizi, bab pada hadis dan riwayat yang berkenaan orang yang solat sunat jalisan, dia boleh solat sunat dalam keadaan duduk. Dan dalam mazhab Syafi'i pun, kalaulah seseorang itu dia bukan solat fardu, maka solat nafil dan sebagainya, maka dia boleh solat dalam keadaan duduk. Boleh lihat kepada Arafah pada baris yang keempat. Madhabu a'immatil ahnaf fi kaifiyatil julus liman yatatawwa'u jalisa. Maka kalaulah seseorang itu nak solat duduk, maka bagaimanakah duduk yang dia boleh? Maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah contohnya, maka seseorang itu kalaulah dia solat sunat, man solat tatawwu' jalisan, seseorang itu yang solat sunat dalam keadaan duduk, maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah dia boleh duduk dengan apa pun keadaan daripada duduk bersila dan juga lain-lain. Seseorang itu kalau dia solat sunat di sisi Imam Abu Hanifah, maka dia boleh duduk dalam apa pun situasi dan apa pun cara. Hatta duduk bersila pun pada waktu itu adalah boleh. Riwayat yang ke-384. Wabi ilaihi qala hadatsana Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik bin Anas an Ibn Syihab an Sa'ib bin Yazid Anil Muttalib bin Abi Wada'at Sami an Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat. Daripada Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, isteri Nabi, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fi subhatihi qa'ida, dalam daripada salat sunatnya pada waktu itu dalam keadaan duduk, hatta sehinggalah kana pada ketika sebelum daripada kewafatan baginda lebih kurang setahun. Maka pada waktu itu kata Ummul Mukminin Hafsah, fa innahu kana yusalli, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fi subhatihi, pada solat nafil baginda, qa'idan, dalam keadaan duduk." Maka kata Hafsah, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sunat pun Nabi selalu berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak solat duduk. Namun kata Hafsah, setahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mula duduk ketika mana menunaikan solat nafil dan juga solat sunat baginda. Wa yaqra'u bis-surati wa yurattiluha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana solat duduk, Nabi membaca keseluruhan surah dan membacanya dengan jelas, dengan tartil, dengan perlahan. Hatta takuna atwala minha, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam punya bacaan dalam solat duduk kadangkala lebih panjang daripada berdiri dan juga daripada biasa. Maka dalam hadis ini menunjukkan dalil bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat duduk ketika mana menunaikan solat nafil, dan apa kata para ulama, pada waktu itu adalah solat malam dan lain-lain. Maka ini menjadi dalil bahawa solat nafil, solat sunat, maka walaupun dalam keadaan tak sakit, walaupun dalam keadaan sihat, maka diharuskan, dibenarkan untuk solat duduk. Tapi pada waktu itu kalaulah dia mampu, dan jika digabungkan dengan tajuk hadis yang lepas, maka kata para ulama, pahalanya adalah separuh daripada pahala orang yang berdiri. Wa fil babi an Ummi Salamah, kata Imam Tirmizi, dalam bab ini ada juga hadis daripada Ummu Salamah, Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Hafsah adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya baginda, kana yusalli minal laili, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pada waktu malam, jalisa, dalam keadaan duduk. Maka riwayat yang lain ini jelas apakah solat yang Nabi solat duduk. Ianya adalah solat malam, solat qiyamul lail, solat pada waktu malam, solat nafil dan sunat. Fa idza baqiya, maka bagaimanakah cara Nabi solat duduk? Maka dalam riwayat ini ada penambahan, Nabi SAW akan solat duduk. Nabi baca Fatihah, Nabi baca surah
dalam keadaan duduk. Fa idza baqiya, maka apabila tinggal min qiraatihi, daripada bacaan baginda, qadru kada, lebih kurang 30 ayat, au 40 ayat, ataupun 40 ayat, qama, maka Nabi berdiri, faqara'a, Nabi baca ayat tersebut dalam keadaan berdiri, summa raka'a, kemudian Nabi SAW rukuk daripada keadaan berdiri tadi. Maka apakah maksud riwayat ini? Nabi SAW ketika mana solat malam yang bukan solat fardu, maka Nabi SAW solat dalam keadaan duduk. Maka Nabi pun baca surah yang Nabi nak baca. Yang pada waktu itu pada riwayat Hafsah tadi, Nabi baca yurattiluha, dengan perlahan, dengan jelas. Dan pada waktu itu ianya untuk tempoh yang panjang dalam keadaan duduk. Tapi bila hujung-hujung sebelum Nabi rukuk, yang mana kata perawi lebih kurang 30 ayat sebelum nak rukuk, 40 ayat sebelum nak rukuk, Nabi berdiri. Dan Nabi baca 30-40 ayat tersebut dalam keadaan berdiri. Kemudian barulah Nabi SAW rukuk. Thumma sana'a fi rak'ati tsaniyah, kemudian Nabi melakukan perkara yang sama pada rakaat yang kedua. Dan diriwayatkan daripada baginda Nabi SAW, sesungguhnya baginda Nabi SAW salat dalam keadaan duduk. Fa idza qara'a wa huwa qa'imun, dan apabila Nabi SAW membaca penghujung bacaan dalam keadaan berdiri, maka raka'a wa sajada wa huwa qa'imun, maka Nabi SAW punya rukuk, dan daripada rukuk nak pergi ke sujud, maka itu pun dalam keadaan berdiri. Maksudnya kalaulah Nabi dah berdiri, rukuk pun rukuk orang yang berdiri. Dari nak pergi ke sujud pun pada waktu itu daripada sudut orang yang nak berdiri. Namun wa idza qara'a wa huwa qa'idun, kalaulah memang sepanjang rakaat Nabi solat duduk, maka rukuk Nabi, sujud Nabi adalah seperti mana rukuk dan sujudnya orang yang dalam keadaan duduk. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahway, wal amalu ala kilal hadithain, boleh beramal dengan kedua-dua hadis. Pada waktu itu nak solat sepanjang masa duduk sahaja, ataupun nak solat duduk ketika mana solat sunat, dan ketika mana berbaki 30-40 ayat, maka berdiri, rukuk pun dalam keadaan berdiri dan sebagainya. Ka'annahuma, seolah-olah Imam Ahmad dan Ishaq berpandangan, kilal hadithaini sahihah, kedua hadis-hadis adalah sahih, ma'mulan bihima, dan mereka mengatakan boleh beramal dengan kedua-dua hadis. Maka dalam mazhab Syafi'i pun begitu, boleh pada waktu itu beramal dengan kedua-dua hadis. Maka seseorang tu boleh duduk, kalaulah contoh dia nak solat panjang dan dia tak larat dia solat duduk, maka hujung-hujung rakaat dia boleh berdiri, dan pada waktu itu baca beberapa ayat, rukuk, dan juga dia boleh lakukan seperti yang Nabi SAW buat. Riwayat 385, tapi hanya untuk solat nafil, solat sunat. Adapun solat fardu, maka mestilah pada waktu itu dalam keadaan berdiri, kecuali kalau tidak mampu, maka dalam keadaan duduk. Kalau duduk pun tak mampu, maka dalam keadaan baring. Kalau baring pun tak mampu, maksudnya pergerakan tak boleh banyak, maka pada waktu itu solat dengan isyarat. Wabi ilayhi qala hadatsana al-Ansari qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Malik an Abi Nadri an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli jalisa, salat dalam keadaan duduk, fayaqra'u, maka Nabi membaca dalam keadaan baginda duduk akan bacaan surah dan Fatihah. Fa idza baqiya, maka apabila berbaki daripada bacaan baginda, qadru ma yakunu, kadar anggaran 30 atau 40 ayat, qama, maka Nabi berdiri, faqara'a, maka Nabi baca 30-40 ayat tersebut dalam keadaan berdiri, thumma raka'a wa sajada, kemudian Nabi rukuk dan sujud, thumma sana'a, kemudian Nabi melakukan pada rakaat yang kedua seperti rakaat yang sebelumnya. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini juga adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 386. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Hushaym qala akhbarana Khalid wa huwa al-Hazza an Abdullah bin Syaqiq an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku telah bertanya kepada seseorang tentang solat sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
minta maaf, qala daripada Abdullah bin Syakik. Maka Abdullah bin Syakik berkata, anak murid kepada Aisyah, aku telah bertanya kepada Aisyah tentang solat sunat dan nafil Nabi SAW. Qalat, berkata Ummul Mukminin Aisyah, kalau kita perasan tentang solat malam Nabi, yang meriwayatkan banyaknya adalah Ummul Mukminin. Kerana kebiasaannya Nabi SAW solat malam di rumah. Pada waktu itu di rumah, dan Nabi SAW solat fardu di masjid dan juga di surau. Di masjid, di rumah Allah. Maka Abdullah bin Syakik tanya kepada Aisyah tentang solat nafil Nabi, solat sunat Nabi. Maka berkata Aisyah, kana yusalli lailan tawilan qa'ima. Kadang-kala Nabi SAW solat untuk tempoh yang sangat lama pada waktu malam dalam keadaan qa'ima, dalam keadaan berdiri. Maka kadang-kala Nabi SAW solat dalam keadaan berdiri pada tempoh yang lama. Walailan tawila, dan ada sepanjang malam yang Nabi solat qa'idah, dalam keadaan duduk. Fa'idha qara'a, kalaulah Nabi SAW solat dan membaca Al-Quran dalam solat, wahuwa qa'imun, dalam keadaan baginda berdiri, raka'a wa sajada wahuwa qa'imun, maka rukuk Nabi, pergi ke sujud Nabi adalah seperti kebiasaan orang yang berdiri. Wa idza qara'a wa huwa jalisun, kalaulah Nabi membaca Al-Quran dalam solat dalam keadaan duduk, raka'a wa sajada wa huwa jalisun, maka rukuknya Nabi, pergi ke rukuk Nabi SAW pun pada waktu itu dalam keadaan duduk. Maka kalaulah berdiri, maka perbuatan rukuk dalam situasi seperti orang berdiri. Kalaulah duduk, maka situasi rukuk Nabi adalah seperti orang yang pada waktu itu duduk. Maka daripada sini jelas bahawa cara rukuk Nabi SAW bergantung adakah Nabi solat berdiri ataupun Nabi SAW solat duduk. Ini untuk solat nafil yang bukan fardu. Bab yang ke-160 berkenaan tentang Nabi SAW meringankan solat ketika mana mendengar tangisan bayi. Maka sebab tadi Imam Tirmizi bawakan riwayat yang Nabi SAW berdiri panjang, berdiri lama, lailan tawila, ketika mana solat malam. Maka adakah sepanjang masa Nabi solat panjang? Tidak. Kalaulah solat bersama dengan jemaah, Nabi SAW sederhanakan, ringkaskan. Tapi kalaulah solat bersendirian, maka solat Nabi SAW adalah panjang. Dan itu yang sepatutnya. Kita kadang-kala yang solat sepatutnya digalakkan panjang, kita solat pendek. Dan solat yang pada waktu itu digalakkan ringkas dan pendek seperti solat fardu, yang itu yang pada waktu itu kita panjangkan. Walhal di belakang kita sabda Nabi, ada yang tua, ada yang sakit, ada yang pada waktu itu mempunyai anak kecil dan sebagainya. Riwayat yang ke-387, minta maaf, bab yang ke-160, babu majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan sesungguhnya Nabi SAW bersabda, inni la asma', sesungguhnya aku mendengar, buka as-sabi, tangisan bayi, fi salah, sewaktu sedang solat, fa ukhaffif, maka aku akan ringkaskan. Nabi kalau dengar dia tangisan bayi, Nabi SAW akan ringkaskan solat. Riwayat 387, wa bi ilayhi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Marwan bin Muawiyah al-Fazari an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, inni la asma'u, aku sesungguhnya boleh mendengar, buka as-sabi, tangisan bayi, wa ana fi shalah, sewaktu dalam solat Nabi dengar pada waktu itu tangisan bayi. Dan bila Nabi dengar dia tangisan bayi, fa ukhaffifu, maka aku ringkas dan segerakan, makhafata, risau, an tuftana ummuh, si ibu pada waktu itu terganggu. Kita kadang-kala bila dengar tangisan bayi lagi lama, nak lagi khusyuk kalau dengar. Maka tidak begitu. Bila kita dengar makmum pada waktu itu dah mula ada sedikit sebanyak isu, pada waktu itu tak boleh nak solat lama, maka ringkaskan pada waktu itu solat. Kata Imam Tirmizi, dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Qatadah, Abu Sa'id, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Anas
adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-161 berkenaan kalaulah seseorang wanita itu dah mula uzur, dah mula baligh, maka pada waktu itu dia perlu solat dalam keadaan menutup aurat sepenuhnya, iaitu memakai tudung dan lain-lain. Kalaulah belum baligh, kanak-kanak kecil, maka tak mengapa, sebab pada waktu itu solat belum lagi fardu ke atasnya. Maka dibawakan tajuk bab majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan la tuqbalu, tidak diterima salatul haid, solat wanita yang balighah, wanita yang telah baligh, kecuali bi khimarin, memakai tudung, iaitu menutup aurat. Haid di sini bukan wanita yang sedang uzur. Wanita yang sedang uzur maka memang tak boleh solat, itu sepakat. Ini haid bermaksud wanita yang dah baligh, wanita yang telah mula datang uzur. Sebab itu kita lihat pada Arafah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada baris yang keempat daripada bawah. Kepada para pelajar, baris yang keempat daripada bawah. Al-farqu bainal haid wal haidah. Perbezaan bahasa Arab, maksud haid tanpa tabulat dengan haidah yang ada tabulat. Maka apakah beza dia? Maka al-haid yang tak ada ta adalah pada waktu itu orang yang boleh datang haid pada usia yang dia telah baligh. Maka itu dimaksudkan. Walaupun dia sedang suci, dia belum ada haid. Tapi contohnya usia yang lebih kurang 9 tahun. 9 tahun Qamari, 9 tahun Hijrah. Maka pada waktu itu haid dah boleh datang. Maka kalaulah dia solat, maka dia perlu solat menutup aurat. Walaupun pada waktu itu dia belum datang haid. Adapun apakah maksud al-haidah? Maka kita lihat. Wal haidah, dan haidah perkataan itu dengan ta marbutah tabulat. Man fi halatil haid, orang yang memang sedang uzur. Kalaulah wanita yang sedang uzur dipanggil haidah. Kalaulah wanita itu dia belum uzur, namun usianya pada waktu itu dia dah boleh uzur, maka dipanggil haid. Wanita yang pada waktu itu dah baligh ataupun berada pada usia yang bila-bila masa dia boleh datang uzur dan menjadi baligh, maka sabda Nabi tidak diterima solatnya kecuali dia mesti menutup aurat dia. Dan apakah aurat dia? Semua kecuali muka dan tapak tangan. Riwayat 388. Wa bi ilai qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Qabisatu an Hammad bin Salamah an Qatada an Ibn Sirin an Safiyyah binti al-Harith an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu, tidak diterima solat al-haid, wanita yang berada dalam usia baligh, illa bi khimar, kecuali dengan menutup kepala, maksudnya menutup aurat. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah adalah hadis yang hasan dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu. Sesungguhnya wanita apabila telah tiba pada usia yang baligh, fasallat, dan dia menunaikan salat, wa syai'un min sya'riha maksyuf, dalam keadaan ada rambutnya yang pada waktu itu kelihatan, la tajuzu salatuha, maka tak sah solat dia. Sebab dia dah berada pada usia yang pada waktu itu walaupun dia belum baligh, maka pada waktu itu dia kena tutup aurat dia. Dan inilah pandangan Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, la tajuzu, tidak sah salatul mar'ah, salat wanita yang pada waktu itu ada sesuatu daripada tubuh badannya terbuka. Berkata Imam Syafi'i, wa qad qil, dan dikatakan, in kana dhahru qadamaiha makshufa, kalaulah tapak kakinya yang terbuka, maka solatnya adalah jaizah, adalah boleh. Namun pada waktu itu semua anggota tubuh badannya perlu ditutup kecuali hanya muka dan tapak tangan. Bab berkenaan tentang sadal. Apakah itu sadal? Maka sadal adalah makruh. Yang ini kita sambung untuk pagi esok insya-Allah. Saya minta maaf sangat-sangat pagi ini mula lambat. InsyaAllah kita jumpa esok dalam pembacaan Jami' Tirmizi. Pada waktu pagi dan petang ni tak ada sebab para pelajar telah mula bercuti. Kita jumpa esok insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.